Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam Fadil Ustaz Kamil, Ustaz Fitri dan seluruh AJK Masjid An-Najah. Yang saya hormati para asatizah dan yang berada bersama-sama dengan kita pada malam ini. Yang saya kasihi tuan-tuan muslimin muslimat, adik abang, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda, seluruh para sahabat dan seluruh yang mengikuti jalan baginda sehingga hari akhirat. Alhamdulillah tuan-tuan, kita memasuki malam 2 Ramadan. Bermakna kita masih lagi menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah taala lihat muka kita di masjid ni. Yang mana Nabi kata Ramadan ni 10 malam yang terawal adalah rahmat. Semua orang merasakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Dan pastikan kita berkekalan merasakan rahmat ini sehingga habis fasa yang pertama 10 malam yang pertama ni. Dan kita terpilih pula untuk merasakan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusahalah berada di 10 malam yang kedua, yakni berada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjaya mendapat itqun minan nar daripada Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan. Kerana kita tak mau menjadi orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah bagi orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan keluarnya tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, pada malam ni saya menggantikan Al-Fadil Ustaz Mak Saad yang berhalangan, insya-Allah membawa tajuk yang sama, iaitu keberkatan bersahur. Jadi bila bersahur ni tuan-tuan, bila bulan puasa ni kita bersahur lah. Jadi nak puasa janganlah tidak bersahur, kerana di dalam sahur itu ada keberkatan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis tersebut menyatakan bahawa hadis ni adalah galakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita makan sahur. Jangan kita berpuasa dalam keadaan tidak makan sahur. Kerana telah berlaku ijma' di kalangan para ulama bahawa makan sahur adalah sunnah. Sunnah muakkad, ada yang sebut sunnah muakkad walaupun tidak wajib. Maka makan sahur itu mempunyai pahalanya yang tersendiri. Bukan sekadar makan saja bagi mengenyangkan perut, tetapi juga boleh mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keberkatan yang dimaksudkan dengan bersahur adalah menguatkan seseorang untuk berpuasa dan membuatkan seseorang itu bersemangat untuk menjalankan ibadah dengan sebab makan sahur. Jadi makan sahur ni bukan makan semata-mata tuan-tuan. Bukan makan nak hidup orang kata, tapi makan sahur adalah makan untuk beribadah. Maka pada makan sesuatu yang dibuat untuk menyempurnakan ibadah merupakan ibadah juga perbuatan tersebut. Di samping itu, dengan bersahur juga membuatkan keinginan seseorang itu untuk berpuasa bertambah. Dia tak rasa tak larat, dia rasa bersemangat. Pagi itu dia boleh buat amal ibadat bagi banyak. Kalau dia bekerja, dia boleh bekerja dengan penuh semangat. Kita kalau biasa-biasa pukul 10 minum air, minum teh, minum kopi, makan cucuk kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi disebabkan kita tak ada dah amalan makan tu pada waktu siang, dengan sahur lah kita mengecas semangat kerja kita pada waktu siang. Maka makanlah sahur tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di samping itu
Dengan bersahur juga menyebabkan kurangnya kesusahan yang dialami bagi orang yang berpuasa. Sebab apa? Disebabkan keberkatan bersahur tersebut, bukan sebab makan tu. Faham tak? Tuan-tuan makan sahur, tuan-tuan rasa kurang, rasa puasa tak teruk. Bukan sebab tuan-tuan makan, tapi sebab berkat. Kalau tuan-tuan minum air setengah cawan pun, tuan-tuan insya-Allah tuan-tuan kuat, sebab berkatnya makan sahur. Dikatakan juga keberkatan yang dimaksudkan adalah dengan berjaga malam. Dengan sebab kita makan bersahur itu, Allah Ta'ala melebihkan kebaikan untuk berjaga malam, berzikir, berdoa pada waktu yang mula, iaitu waktu turunnya rahmat, dan dikabulkan doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tersebut dalam kitab Minhaj. Kita juga disunatkan melewatkan bersahur dan mempercepatkan berbuka. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis tersebut berkata, keberkatan sahur itu terhasil daripada sudut yang pelbagai. Ada 8 perkara yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Bila kita bangkit makan sahur, kita mampu buat 8 perkara ni kalau kita perhati betul-betul lah tuan-tuan. Yang pertamanya, makan sahur ni adalah mengikut sunnah Nabi SAW. Kita dapat dah satu pahala mengikut sunnah Nabi SAW. Yang kedua, makan sahur ni berlawanan dengan puasa ahli kitab. Sebab hadis Nabi SAW, perbezaan di antara kami, puasa kami dan puasa ahli kitab adalah dengan memakan sahur. No? Baik. Yang ketiganya adalah dengan untuk menguatkan tenaga untuk melakukan ibadah puasa. Bila kita makan sahur tuan-tuan, kita daripada pagi sampai tengah hari tu insya-Allah kuat. No? Dengan sebab keberkatan makan sahur tersebut. Kalau nak welfare pun petang lah, kok tak larat sikit pun kan, petang. Lah ni tak apa, kuat tak puasa apa tuan-tuan. Pasal makanan hak kemarin duk ada lagi. Kita baru puasa hari ni, tapi hari ketiga, hari keempat esok dia mula nak puasa. Maka makan sahur menguatkan tenaga untuk melakukan amal ibadah. Yang keempat, menambahkan semangat untuk berpuasa. Bila kita makan ni, kita berasa, sehari aku nak puasa. Dia tak sama dengan orang yang bangkit tidur, tiba-tiba dah subuh dah. Allah tak ada nak makan. Dia mula rasa serabut pagi tu, nak berkeling orang, nak marah dan sebagainya. Maka dengan bangkit makan sahur ni, memberi persediaan awal kepada mental dan jasmani kita untuk menempuh puasa di siang hari. Kemudian yang kelima, menahan daripada perbuatan yang tidak baik disebabkan oleh lapar. Bila kita lapar ni, kita nak marah tuan-tuan, maka makan sahur boleh mencegah kita daripada marah ketika lapar. Yang keenam, penyebab memberi sedekah kepada orang yang meminta. Bila kita makan sahur, keberkatan dia menyebabkan kita boleh bersedekah. Macam mana? Wallahu alam, tu dia panggil keberkatan. Terdapat saya nak syarah, bukan ahli dia lah, tuan-tuan. Yang keenam, yang ketujuh, sebab kepada berzikir dan berdoa. Sebab kita bangkit makan sahur tu awal pagi, waktu tu sepertiga malam, maka lepas makan sahur janganlah kita tidur balik. Berzikirlah kepada Allah Ta'ala, berdoalah kerana waktu tersebut waktu mustajab doa. Tuan-tuan nak minta dunia, tuan-tuan minta. Tuan-tuan nak minta akhirat pun, tuan-tuan minta. Nak minta dunia dan akhirat pun bagi. Minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tu maha kaya dan dia tidak pernah kedekut kepada hamba-hambanya. Bertambahan, dari bulan puasa ni, bulan yang terbuka seluruh pintu syurga, yang mana permintaan baik-baik semua Allah Ta'ala akan terima dan Allah Ta'ala akan kabulkan mengikut kudrat dan qada dan qadar je. Baik, no? Kemudian yang ke 8, waktu niat untuk orang yang berpuasa bagi yang lupa berniat sebelum tidur. Ini tersebut dalam kitab Fathul Bari. Justru keberkatan bersahur itu yang ditunjukkan di dalam hadis ini terbahagi kepada 2 keberkatan. Yang pertama, keberkatan syar'iyah, iaitu keberkatan mengikut sunnah baginda Nabi SAW, di samping mendapat ganjaran pahala, penyebab kepada kita untuk berzikir dan berdoa, beristighfar pada waktu sahur yang merupakan waktu mustajabnya doa. Yang kedua, keberkatan badaniyah, iaitu keberkatan pada sahur tersebut memberikan bekalan, nutrien dan tenaga kepada badan serta menguatkan semangat untuk berpuasa dan menahan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak baik disebabkan oleh lapar. Semoga kita sentiasa bersahur setiap pagi sebagai muqaddimah untuk puasa kita, di samping untuk meraih keberkatan serta doa daripada Allah Ta'ala dan malaikat. Kerana daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "As-sahuru akluhu barakah, fala tad'uhu walau an yarja'a ahadukum jur'atan mimma, fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal musahhirin." Maksudnya, makan sahur adalah suatu keberkatan. Jangan pernah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air. Makanlah sahur tuan-tuan, tak larat setara manapun, ataupun tak ada benda apa pun.
carilah walaupun seteguk air. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan rahmat. Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat, iaitu memberikan rahmat dan mendoakan ke atas orang yang bersahur. Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang waliullah dari Mesir, pernah menyebutkan di dalam kuliahnya, kata apa? Bangunlah sahur tuan-tuan. Jangan pernah meninggalkan sahur. Kerana sahur itu ada keberkatan. Kamu bangun, kamu minum air 1 gelas. Kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kamu baca doa makan. Habis selesai kamu minum, kamu katakan Alhamdulillah. Sekiranya berlaku Lailatul Qadar pada malam tersebut, kamu mendapat 1000 bulan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Dan kamu membaca 1000 bulan Alhamdulillah. Mana nak dapat tuan-tuan? Maka bangunlah makan sahur sekurang-kurangnya. Kalau hak tu pun dianggap besar oleh para wali, maka kalau kita bangun semayang tahajud 2 rakaat, baca Quran 50 ayat dan sebagainya, apatah lagi besar pahala yang tidak dapat kita bayangkan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tuan-tuan, adab-adab ketika makan sahur. Yang pertama, disukai untuk mengakhirkan makan sahur berdasarkan hadis Anas bin Zaid bin Thabit. Beliau berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bangkit menuju solat. Aku bertanya, berapakah jarak antara azan dan sahur? Beliau menjawab, kadarnya 50 ayat. Lebih kurang 10 minit tuan-tuan. Maknanya bila imsak, bunyi jam imsak tu 10 minit tu, itulah kadar lebih kurang 50 ayat yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan kata waktu imsak tu tak boleh makan. Kita menahan pada waktu imsak tersebut supaya memberi ruang kepada mulut kita ni untuk bersih daripada sisa makanan. Bila kita baca Quran, kita bercakap, sisa makanan yang lekat di celah gigi semua akan keluar tuan-tuan. Sebab tu lepas makan jangan lena terus. Bila lena, saya bangkit mayang subuh, sambil duk baca tu keluar makanan, jam. Tuan-tuan pula segan nak ludah pula. Tuan-tuan pitelan, habis. Nampak je biasa benda ni, tapi ramai orang buat, dia segan nak ludah tapi dia pitelan. Kemudian yang kedua, dianjurkan makan sahur dengan buah kurma jika ada. Kalau ada kurma basah, makan kurma basah. Kalau tak mampu, makan kurma yang kering, tak ada masalah. Dan kalau boleh dengan yang lain, berdasarkan hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mas sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahur bagi orang mukmin adalah makan buah tamar, buah kurma. Jangan makan makanan yang terlalu berat dan jangan makan makanan yang terlalu ringan. Jangan makan berat sangat. Mentang-mentang tengah hari tak boleh makan siap-siap nasi 2 pinggan makan sahur tu. Jangan tuan-tuan. Kerana ia menyebabkan kita lemah beribadah di awal hari. Bila kita lemah beribadah di awal hari, lagi tengah hari dah tak larat dah. Pun sepanjang hari kita tak buat amal ibadah sunat, bergantung pada yang wajib saja semata-mata. Ini menjadikan satu kerugian bagi orang beriman apabila berpuasa, puasanya kosong tanpa ibadah sunat. Kemudian jangan makan terlalu ringan, kerana tujuan dari makan sahur adalah menguatkan puasa dan ibadah-ibadah lain. Kecuali bagi orang yang sudah kebiasaan dia makan makanan yang ringan, dia memang tak makan berat, maka tak ada masalah bagi dia untuk makan makanan yang ringan. Kerana bagi dia adalah kekuatan ibadah itu datang daripada kekuatan iman. Baik. Kemudian jangan terus tidur selepas bersahur kerana ia akan mengganggu kesihatan. Kalau kita jenis bangkit makan sahur awal pukul 4 pagi, pukul 3 pagi tuan-tuan, jenis makan awal ni, maka janganlah tidur terus selepas daripada makan sahur kerana ia akan mengganggu kesihatan. Dianjurkan orang yang bersahur untuk melakukan ibadah-ibadah sunat sementara menunggu masuk waktu subuh. Jadi saya rasa cukup setakat tu tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita boleh beramal dengan makan sahur. Jangan tinggalkan sahur, di sana ada keberkatan. Dan insya-Allah kalau kita beramal kerana niat untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, keberkatan itu akan melimpah dalam bentuk amal kita semakin bertambah. Kalau kita kuat bersedekah, sedekah kita semakin bertambah. Kalau kita kuat berzikir, zikir semakin bertambah. Kalau kita kuat berselawat, selawat kita akan semakin bertambah. Dan begitulah seterusnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini dengan sebab kita tidak meninggalkan sahur. Yang terakhir sekali tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya nak
mengumumkan kepada tuan-tuan lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, agar kita sama-sama dapat membantu Semiti Ibnu Umar. Sekolah baru nak mula dan sebagainya, jadi memerlukan banyak bantuan daripada tuan-tuan, tambah guru-guru kita lah terutamanya. Kita tak mahu mereka ni ketinggalan daripada orang yang kerja lain lah. Mereka mengajar agama ni memang tak ada lain melainkan daripada kita semua. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan harta tuan-tuan dengan 700 kali ganda berkat bulan Ramadan ni, dan Allah Taala memudahkan urusan tuan-tuan, menyembuhkan yang mana sakit, dan Allah Taala memberikan harta yang lebih kepada tuan-tuan. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.